Di frekuensi 89.8 FM. Saya Amira Muhammad Fauzi, pendengar setia Radio IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Hiburan mendidik jiwa hanya yang terbaik di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bersama saya Ahmad Nazari Muhammad Yusof dalam berita IKIM. Malaysia menghantar pulang 254 kontena sisa plastik dengan anggaran berat 5,512 tan metrik ke negara asal tanpa melibatkan sebarang kos kepada pihak kerajaan pada tahun lepas. Sehubungan itu, Menteri Alam Sekitar dan Air Datuk Tuan Ibrahim Tuan Man berkata, selain berjaya menggantung pengimportan sisa plastik secara haram ke dalam negara, Jabatan Alam Sekitar JAS menahan operasi 204 kilang kitar semula sisa plastik haram sepanjang tempoh berkenaan. Dalam pada itu, Menteri berkenaan menzahirkan ucapan tahniah kepada Ketua Pengarah dan warga kerja JAS atas kejayaan merangkul Anugerah Penguatkuasaan Alam Sekitar Asia 2020. Majlis penganugerahan daripada Program Alam Sekitar Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu UNEP itu diadakan secara maya. Kerajaan Negeri Pahang memperuntukkan sebanyak 9.4 juta ringgit sebagai sumbangan wang tunai kepada 18,726 mangsa banjir yang melanda negeri Pahang pada awal bulan lepas. Menurut Menteri Besar Pahang, Datuk Seri Wan Rosli Wan Ismail, penerima sumbangan terdiri daripada Ketua Isi Rumah KIR yang berpindah ke Pusat Pemindahan Sementara atau Rumah Saudara dan Penyaga Gerai serta rumah kedai yang turut terkesan dengan setiap seorang menerima RM500. Selain itu, kata beliau, pihak kerajaan negeri juga menetapkan pemberian bantuan bayaran sewa rumah selama 3 bulan kepada 27 KIR yang kehilangan rumah asal atau rumah tidak dapat diduduki akibat banjir dengan jumlah peruntukan sebanyak RM16,800. Sejumlah 116 daripada 214 buah rumah panjang di Sarawak telah dibebaskan daripada sebarang sekatan atau kawalan pergerakan bagi mengekang penularan wabak COVID-19 setakat ini. Timbalan Ketua Menteri, Datuk Amar Douglas Suka Embas yang juga pengerusi Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri Sarawak berkata, sekatan tersebut ditamatkan apabila tiada lagi kes jangkitan virus itu dikesan selepas semua yang terlibat menjalani ujian calitan kedua. Menurut beliau lagi, daripada jumlah tersebut, 68 terletak di bahagian Sibu dan tuai rumah panjang berkenaan telah diberi kursus serta nasihat mengenai cara menguruskan penghuni rumah panjang masing-masing semasa tempoh wabak COVID-19. Sekian sahaja berita IKIM untuk edisi 10 pagi ini. Perkembangan selanjutnya kembali bersama saya menerusi berita IKIM pada pukul 12.30 hari nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan teruskan kesetiaan anda bersama IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Laporan berita tadi dari sumber bernama Kapsul Masa. Pada 3 Jun dalam tahun 1993, persidangan Islam dan keadilan yang berlangsung di Auditorium Bank Negara Malaysia telah dirasmikan oleh Perdana Menteri Yang Amat Berhormat Datuk Seri Dr. Mahathir bin Mohamad. Persidangan tersebut merupakan anjuran Institut Kefahaman Islam Malaysia, IKIM, yang berlangsung selama 2 hari dan dihadiri oleh seramai 200 peserta dari sekolah dan institut swasta, jabatan kerajaan, pertubuhan Islam, institusi pengajian tinggi serta pertubuhan Islam ASEAN. Dalam ucapan perasmian beliau, Datuk Seri Dr. Mahathir menyatakan bahawa konsep dan prinsip-prinsip keadilan dalam Islam mampu menegakkan kebenaran dan mewujudkan masyarakat yang aman dan makmur. Sesungguhnya, persidangan Islam dan keadilan ini dapat memberi jawapan kepada persoalan-persoalan yang ditimbulkan dan seterusnya berjaya menjelaskan tentang konsep dan prinsip-prinsip keadilan dalam Islam. Petikan fakta ini disediakan oleh Seksyen Dokumentasi dan Penerbitan Arkib Negara Malaysia.
ini memang kebimbangan Kementerian Kesihatan melihat pada trend terkini kes-kes makin meningkat. Kes jangkitan COVID-19 semakin meningkat dan tidak menunjukkan tanda-tanda penurunan dalam masa terdekat. Oleh itu, kerajaan perlu mempunyai kuasa-kuasa tertentu bagi memastikan wabak ini dapat dibendung dengan lebih berkesan dan perkhidmatan kesihatan yang disampaikan kepada rakyat tidak lumpuh. صلى عليك الله يا عدناني يا مصطفى يا صفوة الرحمن الحمد لله الذي أعطاني هذا الغلام الطيب الأرداني صلى عليك الله يا عدناني يا مصطفى يا صفوة الرحمن الحمد لله الذي أعطاني هذا الغلام الطيب الأرداني هذا الغلام الطيب الأرداني صلى عليك الله يا عدناني يا مصطفى يا صفوة الرحمن الحمد لله الذي أعطاني هذا الغلام الطيب الأرداني صلى عليك الله يا عدناني يا مصطفى يا صفوة الرحمن الحمد لله الذي أعطاني هذا الغلام الطيب الأرداني هذا الغلام الطيب الأرداني قد ساد في المهدي على الغلمان أعيذه بالبيت ذي الأركان حتى أراه بالغ البنيان أنت الذي سميت في القرآن صلى عليك الله يا عدناني يا مصطفى يا صفوة الرحمن الحمد لله الذي أعطاني هذا الغلام الطيب الأرداني هذا الغلام الطيب الأرداني أحمد مكتوب على الجنان صلى عليك الله في الأحيان أحمد في السر
kehidupan kita seharian bersama Nur Hayati Paradi di Aspirasi 10.1. IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimulakan dengan lafaz suci Bismillahirrahmanirrahim. Selawat dan salam Rasul junjungan Nabi Muhammad SAW. Selamat pagi dan juga salam aspirasi untuk semua sahabat pendengar IKIM, tak kira di mana juga anda berada. Alhamdulillah Allah rezekikan kita untuk bersama menerusi perkongsian aspirasi 10.1 bertemankan saya Nur Hayati Paradi. InsyaAllah 3 jam ini bakal sama-sama kita gunakan dan manfaatkan sebaik mungkin dalam kita nak menambah kualiti kehidupan kita, insya-Allah. Alhamdulillah. Dan hari ini Yati bersiaran untuk perkongsian kita edisi Khamis yang paling penting tanggal 18 Februari 2021. Hari ini merupakan hari ulang tahun Institut Kefahaman Islam Malaysia yang ke-29. Jadi selamat ulang tahun penubuhan IKIM yang ke-29. Insya-Allah moga-moga Allah kurniakan keberkatan pada Institut Kefahaman Islam Malaysia IKIM ini sendiri. Sentiasalah doakan semoga kami yang berada di sini dapat memikul dan menjalankan amanah sebaik mungkin, insya-Allah, dalam memberi pemahaman Islam kepada seluruh umat. Insya-Allah memahami Islam, kita nak bina peradaban bersama-sama, insya-Allah. Baiklah, bersama dengan Yati untuk perkongsian kita bakal mulakan kejap lagi menerusi perkongsian pertama kita, tahsinul ibadah bersama dengan Ustaz Ahmad Lufi Muharram. Insya-Allah kita nak sambung lagi pengajian Matan Zubat, insya-Allah untuk perkongsian dalam bab perihal zakat. InsyaAllah kita nak sambung lagi Matan Zubat, bab perhimpunan perbahasan perihal zakat. Kita ada bait yang ke-446 insyaAllah bersama dengan Ustaz. Kejap lagi anda boleh ikuti secara langsung di FB dan juga di FB IKIM FM dan juga di YouTube channel IKIM dan pastinya juga di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Apapun nak ucapkan juga terima kasih sebentar tadi kepada rakan-rakan tim Warna Pagi yang penuh kegigihan kan dari pagi 4 jam bersama dengan anda. Jadi terima kasih pada Sufian Amrin dan juga Hazwan Syah. Untuk anda saat ini, jom kita mulakan pertemuan kita hari Khamis ini dengan Safia daripada Darwis featuring Far East. Tentunya hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami bertemankan saya Nur Hayati Paradi. Jom sama-sama kita memahami Islam, bina peradaban. Di Uhud itu kau laksana singa yang garang, menerjang berani ke medan perang. Kau bukti mujahidan nan wajah, berjuang demi Allah dan Rasulnya. Sungguh menggerunkan
citra mujahidah sejati, gerak hatimu umpama angin. Buat teman kau menjadi bayu yang membelai, buat musuh kau menjadi badai yang menghancurkan. Kau relakan segunung kesedihan demi tersebarnya lautan keimanan. Oh Safia, keayuanmu pada ketabahan, keindahanmu pada keberanian. Kaulah lambang mujahidah berkalung pedang. Inspirasi Inforia Islami tentunya hanya di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Alhamdulillah, terima kasih pada anda yang terus setia bersama kami di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Menerusi perkongsian pertama di Aspirasi edisi Khamis, tak lain dan tak bukan. Pada pagi ini kita akan sama-sama bersila, sama-sama nak menadah ilmu, insya-Allah, menerusi perkongsian tahsinul ibadah. Dan dah pun bersedia di hujung talian untuk bersama dengan sahabat-sahabat, tak lain tak bukan, kita ada Ustaz Ahmad Lufi Muharram. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Dan hari ini kita nak menyambung lagi pengajian kita dalam bab himpunan perbahasan perihal zakat dalam Matan Zubaid. Kita akan sambung bait yang ke-446. Tapi awalan ini, sebelum kita mulakan pengajian kita, Ustaz, berikan sedikit mukadimah untuk rakan pendengar kita. Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Terima kasih kepada DJ bertugas pada pagi yang mulia ini selaku penerbit rancangan Tahsinul Ibadah. Semoga ia terus memberi manfaat kepada kita semua dan menjadi jariah dan pahala untuk sesiapa sahaja yang menjayakan program ini. Dan seterusnya sidang pendengar IKIM yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila disebut perkataan ilmu, selalu ia dirujuk kepada pengetahuan. Selalu ia dirujuk kepada maklumat. Namun, ada perkara yang perlu dibezakan antara ilmu yang akan membuahkan kedudukan di sisi Allah dengan ilmu yang sebaliknya. Orang Islam disuruh dalam Al-Quran untuk menuntut ilmu, untuk berdoa kepada Allah ditambah ilmu. Oleh kerana ilmu dan maklumat ini ada pelbagai, 1001 macam. Justru kita sebagai orang yang beriman perlu mengetahui ranking ilmu. Apa maksudnya? Apa maksud ranking martabat ilmu? Iaitu supaya kita koreksi diri kita.
Selama ini kita yang digelar sebagai sukakan ilmu, sukakan akademik, sukakan maklumat. Adakah kita telah hadirkan dalam diri kita ilmu yang paling tinggi, asyraful ulum, maklumat yang paling tinggi, yang paling mulia, dan mengikut urutannya? Ataupun maklumat-maklumat yang kita usahakan dalam diri kita ini hanya berlegar soal keduniaan sahaja, yang kalau diletakkan dalam ranking-ranking maklumat, maka sebenarnya dia berada pada kedudukan yang bawah. Tidak mengapa kita menyebutkan diri dengan maklumat-maklumat tersebut, tetapi tidaklah sepatutnya sehingga yang merupakan maklumat yang paling mulia, ilmu yang paling mulia itu, dada kita kosong daripadanya. Apa diakah ilmu yang paling tinggi dan paling mulia? Iaitu ilmu tentang Allah, nama-namanya, sifat-sifatnya, kekuasaan-kekuasaannya. Asyraful ulum, ilmu yang paling mulia adalah ilmu mengenal Allah. Ilmu yang paling mulia adalah ilmu mengenal Allah, sifat-sifatnya, kekuasaannya, kebesarannya. Bahkan semua perkara yang kita maklumi dalam apa juga bentuk ilmu adalah makhluk kepada Allah. Kita mahir dalam ilmu astronomi makhluk kepada Allah. Kita mahir dalam ilmu sains makhluk Allah. Kita mahir dalam ilmu perubatan, kesihatan, dia juga makhluk Allah. Kalau kita berbangga dengan ilmu-ilmu ini yang kita panggil intelektual, kita panggil akademik, maka sudah tentu yang lebih kita perlu banggakan iaitu ilmu tentang pencipta semua ilmu ini, iaitu Allah Subhanahu wa ta'ala, yang merupakan sumber kepada semua ilmu, yang merupakan pencipta kepada semua ilmu, Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan ilmu tentang Allah ini akan menerbitkan ilmu-ilmu yang lain, kerana ilmu tentang Allah adalah ilmu yang hakiki, ilmu yang dia akan membawa kepada kita kesentosaan dan kebahagiaan di kehidupan akhirat. Justru hendaklah kita terus sehingga mati mengenal Allah. Bukan sahaja mengenal, tetapi rasa kebesaran Allah Ta'ala itu ada dalam diri kita. Perlu bezakan bila perkataan Allah disebutkan dengan perkataan selain daripada Allah disebutkan. Cuba kita melihat getaran hati kita. Adakah sama saja getarannya bila berlalu cerita tentang Allah, nama Allah berlalu? Maka maknanya ada masalah dalam hati kita. Getaran itu tidak ada. Tidaklah sepatutnya disebut nama Allah itu sama macam kita sebut nama-nama benda-benda dunia lain. Tidak mungkin. Kerana orang yang beriman, saat disebut nama Allah, maka bergementarlah hatinya. Wallahu a'lam. Masya Allah, terima kasih banyak Ustaz untuk awalan sebagai mukadimah kita sebelum kita memulakan pengajian kita pada hari ini. Dan kita terus saja Ustaz untuk perkongsian kita pada hari ini. Kita mulakan dalam bab himpunan perbahasan perihal zakat. Kita ke bait yang ke-446. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Fit tamri waz-zar'i an-nisabur ramli qul khamsatun warub'u alfi ritli. Terjemahannya, zakat kurma, anggur dan tanaman nisabnya yang minimum dikira berdasarkan Ri al-Ramli, nisbah kepada tempat bernama Rumailah di Syam. Katakanlah bahawa ia sebanyak 5 tambah suku ribu rit bersamaan 255 rit
Sukatannya sama dengan 5 wasak. 1 wasak bersamaan dengan 60 gantang, manakala 1 gantang bersamaan dengan 4 cupak, iaitu bersamaan dengan 300 gantang Madinah. Iaitu 1 wasak bersamaan dengan 122.4 kilogram, maka 5 wasak bersamaan dengan 612 kilogram. Pada hari ini kita membincangkan berkaitan dengan nisab tanaman. Itu awal perbincangan kita berdasarkan urutan baik syar'i. Telah didedahkan sebelum ini jenis tanaman yang wajib dizakati di negara kita. Kalau daripada segi buah-buahannya tidak ada. Kerana buah-buahan dalam mazhab Syafi'i yang wajib dibayar zakat hanyalah apa? Kurma dan anggur. Hanyalah kurma dan juga anggur. Kedua-duanya secara umumnya tidak ada dibuat secara besar-besaran di negara kita. Daripada segi tanaman peladangannya, maka boleh kita buat satu kesimpulan yang wajib zakat hanyalah tanaman jenis padi sahaja di negara kita. Kerana syarat-syarat tertentu yang telah kita bicarakan sebelum ini, apakah jenis tanaman yang wajib dibayar zakat, ia membawa kepada kesimpulan yang telah saya sebutkan tadi. Sekarang ini, bila kita membicarakan tentang kewajiban zakat, maka tidak dapat terlepas daripada membicarakan nisabnya. Justru, pelajaran kita pada pagi ini berkaitan dengan nisab tanaman. Kalau di dalam konteks negara kita, iaitu tanaman padi. Maka dinyatakan di sini satu bentuk kiraan dalam sukatan yang sebenarnya tidak familiar. Tidaklah kita mesra dengan sukatan dan kiraan tersebut kerana ia tidaklah digunakan di tempat kita. Kita baca apa yang dicatatkan, iaitu menggunakan kiraan ramli dia tulis di situ. Ramallah, satu tempat di mana? Di Syam, Palestin. Maka bila kita bicara tentang sukatan dan timbangan ini, dia mempunyai uruf. Dia mempunyai apa? Dia mempunyai uruf penggunaannya. Beza padang, beza belalak. Mungkin itu istilah yang digunakan. Mungkin cuma zaman sekarang ini dia telah disestandardkan. Telah diselaraskan, boleh kita katakan di seluruh dunia. Namun pada hakikatnya, sebelum ini, ada perbezaan daripada segi sukatan dan timbangan mengikut tempat, mengikut zaman. Dia ada istilah rital. Rital ni satu bentuk sukatan. Dia ada Baghdad, dia ada Damsyik, ada Ramlah, ada Syam. Walaupun perkataannya sama, satu rital. Tetapi kalau Baghdad punya, dia merujuk kepada gram yang berbeza berbanding kalau Ramlah. Ramallah. Yang sebut tadi kan, Rumailah, satu tempat di Syam. Kalau yang di Syam, walaupun tu satu rital, tetapi dia tak sama segi hakikat gramnya kalau nak dibandingkan dengan yang misalnya di Baghdad, misalnya mungkin di Mesir, dia berbeza. Justru yang dinyatakan dalam kitab ini merujuk kepada suatu bentuk nisab yang familiar, yang serasi, yang kebiasaannya digunakan oleh pengarang. Oleh kerana pengarang ini daripada belahan sebelah sana, maka dia menggunakan istilah tersebut. Apatah lagi, istilah ini kalau kita tanya di Palestin pun sudah tidak digunakan. Kalau kita tanya di Baghdad pun sudah tidak digunakan kerana dia mengalami perubahan berdasarkan perubahan masa. Maka sudah tentulah secara munasabahnya kita perlu menyebut sukatan yang diketahui oleh bangsa kita, orang kita pada zaman ini. Maka apakah bentuk sukatan
ataupun timbangan yang dikenali pada zaman ini, Kilogram. iaitu kilo, gram ataupun dipanggil sebagai timbangan metrik. Asalnya nisab bagi zakat tanaman ni berapa yang disebutkan di dalam hadis? 5 wasak. 5 apa? Wasak. Nisabnya adalah 5 wasak. Jadi 5 wasak ini adalah suatu nisbah yang mewakili berapa? Dia satu nisbah, kalau 1 wasak dia sama dengan 60 gantang. sama dengan 60 gantang. 1 wasak sama dengan 60 gantang. Jadi 5 wasak sama dengan 300 gantang. Sama dengan apa? 300 gantang. Maka daripada segi kiraan kilogramnya, kalau kita lihat pada zakat padi di laman sesawang Lembaga Zakat Negeri Kedah, Jelapang Padi, maka dinyatakan ia berjumlah 1,300,9 kilogram. 1,300,9 kilogram. Bahkan kalau kita nak sebut dia punya kiraan tradisionalnya, boleh lihat, masing-masing boleh lihat di laman sesawang di sana. 5 ausuk itu bersamaan dengan 2 kunca, 2 nalih, 6 gantang, 1 cupak, 2 kepul. Ini kiraan tradisional Melayu yang disertakan dalam laman sesawang zakat padi negeri Kedah. Berapa? 2 kunca, 2 nalih, 6 gantang, 1 cupak, 2 kepul. Begitu sekali dia punya perkataan yang digunakan. Tak faham kan? Itu Melayu punya tu. Tak faham. Maka sudah tentulah kita lebih tak faham kalau digunakan istilah yang telah ditelan zaman kerana faktor tertentu. Maka yang lebih mudah difahami seperti saya nyatakan tadi, iaitu 1,300,49 kilogram mewakili iaitu 5 ausuk. Dia sebenarnya wasak ni dia sukat bukan timbang. Sukat lain, timbang lain. Sukat lain, timbang lain. Sukat ni maksudnya kita masukkan sesuatu dan dipenuhkan dalam sukatan tersebut. Maka dikira satu sukatan. Bekasnya 1 cupak dipenuhkan beras, maka kita panggil beras ini 1 cupak. Bekasnya gantang kita masukkan penuh, maka kita panggil isi dalamnya telah disukat 1 gantang. Sebab itu dibincangkan, adakah boleh kita membuat kiraan yang sepatutnya kiraan itu sukat? Yang kita sebutkan tadi itu kilogram. Kilogram itu dikira bukanlah seperti yang disebutkan dalam hadis. Bukanlah seperti yang disebutkan dalam hadis. Hadis sebut sukat. Maka perkara ini telah difatwakan dalam konteks negara kita dan menjurus dan berakhir kepada keputusan boleh digunakan kiraan secara timbangan bagi tanaman dan buah-buahan yang pada asalnya hendaklah menggunakan secara sukatan. Maka itulah natijah yang telah dipaparkan dan telah dikeluarkan, iaitu 1,300,49 kilogram. Baik, itu perkongsian kita pada hari ini untuk yang pertama lah, untuk sesi pertama. Kita akan sambung lepas kita berhenti rehat seketika. Bagi sahabat-sahabat pendengar yang sedang ikuti secara langsung di FB IKIM FM, tekan butang share supaya lebih ramai lagi celik zakat insya-Allah dalam perkongsian kita menerusi pengajian Matan Zubat insya-Allah. Untuk anda jangan ke mana-mana, teruskan kesetiaan bersama kami tentunya hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami.
صلى عليك الله يا عدناني يا مصطفى يا صوت الرحمن الحمد لله الذي أعطاني Inspirasi Euforia Islami tentunya hanya di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Kita sambung lagi perkongsian kita menerusi perkongsian Mata Zubaid bersama dengan Ustaz Ahmad Lufi Muharram dalam Tahsun Ibadah. Kita ada dalam bab himpunan perbahasan perihal zakat. Kita dah mulakan tadi dengan bait 446. Kita sambung lagi Ustaz untuk perkongsian kita, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa zaidun jaffa wa min ghairi naqi al-usru id bila mu'natin suqi. Terjemahannya seterusnya, yang lebih daripada nisab sekiranya diambil kira sukatan bagi kurma dan anggur yang kering, selainnya iaitu tanaman bijirin diambil kira yang sudah dibuang kulitnya, iaitu 10% jika ia dihasilkan tanpa kos penyiraman. Setelah kita mengetahui berapakah nisab zakat tanaman, maka persoalan seterusnya, berapa yang perlu dibayar daripada 1,300 kilogram yang telah disebutkan tadi. Berapa jumlah sepatutnya saya keluarkan sebagai zakat? Itu satu persoalan yang wajar, dan bahkan itu adalah natijah yang diinginkan. Berapa sebenarnya saya kena bayar ni? Tahulah nisab tu. Berapa sebenarnya yang saya perlu bayar? Maka kita ingat dua nombor. Yang pertama 1/10. Yang kedua 1/20. 1/10. Dan yang kedua adalah 1/20. Kadar zakat ni akan perlu dibayar dengan 1/10. Bila tu? Bila tu dia kena keluarkan 1/10. Dia kena keluarkan 1/10 itu tadi disebutkan. Apabila kiraan itu, yang pertama sebelum saya nak sebutkan dari itu, timbangan itu, yang kata timbangan 1,300 tadi itu, ialah apabila dia telah dikeringkan. Apabila ia telah dikeringkan. Maksudnya apa? Dia kadang dia basah kan? Dia telah dikeringkan, telah dibuangkan jerami dia. Dah jadi beras tinggal lah, biji dia. Mana dah jadi beras lah Ustaz. Itulah dibuangkan biji dia. Telah dibuangkan biji dia dan dia telah kering, telah dibuangkan segalanya, maka timbangan tadi keluar. Maka timbangan tadi keluar, maka jumlah yang wajib dibayar zakat itu adalah jumlah dia 1/10. 1/10. Dan dalam bab zakat tanaman ini, semakin bertambah daripada nisab tadi,
maka semakin banyaklah daripada segi amountnya ataupun kuantitinya yang kita kena keluarkan. Dia tetap statik 1/10. Tapi kalau 1/10 daripada 2,000 kilo, sudah tentulah tidak sama dengan 1/10 daripada 1,500 kilo. Itu yang dimaksudkan wazaidun. Wazaidun itu maksudnya yang bertambah, maka bertambahlah. Kemudian apakah yang dimaksudkan dengan apa? Dengan jaffa. Yang dimaksudkan dengan jaffa itu dia sudah kering. Dia sebut perkataan kering ni sebenarnya merujuk kepada satu, masalah korma. Yang kedua, masalah anggur. Anggur ini dia ada basah, dia ada kering. Bila anggur sudah kering, dia jadi apa? Kismis. Dia akan jadi kismis. Bila korma telah kering, dia akan jadi korma. Sebab dalam bahasa Arab, kalau yang kita duk makan warna hitam tu orang panggil tamrun, tamar. Itu maknanya dia dah kering. Sebenarnya dia rutab. Mungkin orang pergi Mekah kan makan rutab. Yang berair lagi. Itu dia panggil rutab. Jadi masa nak ditimbang bagi dapat 1,300 ataupun ingin disukat, hendaklah disukat ataupun ditimbang ketika ia sudah mencapai tahap kering. Sudah tentu berbeza kalau dia masih basah berbanding kalau dia sudah kering, betul tak? Beza sebab apa? Sebab bila dia basah ada air. Air itu akan memberatkan timbangan. Sedangkan hakikatnya dia tidak menunjukkan yang sebenarnya. Apabila ada air, dia tidak menunjukkan sukatan yang sebenarnya. Dia tidak menunjukkan timbangan yang sebenarnya. Maka sebab itu ketika mengira, hendaklah mengira apabila dia telah sempurna dibersihkan. Hendaklah apa? Dia telah sempurna dibersihkan. Itu yang ada perkataan di dalam kitab tadi, wazaidun jaffa wa min ghairin naqi. Dan yang bertambah dan yang telah kering dan yang telah apa? Yang ia telah dibersihkan. Berapa dia punya kadar yang perlu dikeluarkan? Al-ushuru 1/10. Namun, tadi kan saya sebut tadi, ingat nombor 1/10 dan ingat nombor 1/20. Mengapa kita sebut begitu? Kerana ada sesetengah keadaan yang wajib dibayar zakat itu 1/20. Ada sesetengah keadaan yang wajib dibayar zakat itu 1/10. Bila tu? Bila keadaan yang kata 1/10, 1/20 zakat tanaman? Ia dibezakan dengan, tengok dalam yang disebutkan dalam kitab, bila mu'natin suki, bila ma'unatin suki, ketika ia disirami tanpa apa-apa kos. Ketika ia disirami tanpa apa-apa kos. Apa maksud disirami, dibanjiri, diairi tanpa apa-apa kos? Iaitu menggunakan air hujan percuma. Menggunakan air terusan, air sungai. Dia tarik air daripada sungai, dia tak perlu bayar pun. Ataupun dia tarik air daripada ban, orang Kedah panggil ban. Dia buka aja ban tu, maka masuklah air ke dalam sawah dia. Maka tidak ada apa-apa kos. Mungkin air tu datang daripada air terjun ke, dia buat saluran, boleh masuk ke kawasan ladang dia, sungai ke. Tapi kalau air laut tak boleh lah. Sebab air laut tidak boleh menyirami tanaman. Maka itu yang dimaksudkan, ia disirami, diairi bila ma'unah, tanpa sebarang kos. Maka pada ketika itu jumlah yang wajib dikeluarkan adalah banyak. Banyak. Lebih banyak berbanding kalau melibatkan kos. Kalau melibatkan kos, dia akan jadi 1/20.
Kalau tidak melibatkan kos, maka dia akan berjumlah 1/10. Mana yang lagi banyak? 1/10. 1/10 lebih banyak daripada 1/20. Ia berdasarkan sepotong hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, "Fima saqatis sama'u wal 'uyunu aw kana 'azariyan al-'ushru." Yang diminumkan, yang disirami dengan air sungai, yang disirami dengan air mata air, yang disirami dengan air hujan, maknanya percuma, ataupun disirami dengan air banjir, maka jumlahnya yang perlu dikeluarkan 1/10. Wa ma suqiya bin nadhi nisful usyur. Yang disirami menggunakan jentera. Kalau dulu jenteranya binatang. Jenteranya apa? Binatang. Binatang tu yang dikerahkan tarik air untuk keluarkan daripada tempatnya dan seumpamanya menggunakan alat. Sama ada menggunakan binatang, menggunakan alat, kincir air contohnya, kincir angin contohnya dan seumpamanya, maka jumlah yang perlu dibayar zakat adalah sedikit. Oleh kerana dia ada kos, maka kos itu diraikan, maka kita kurangkan, bukan kita lah, syariat kurangkan jumlah yang perlu dibayar zakat. Alhamdulillah, itu dia pencerahan kita pada hari ini. Jadi mudah-mudahan semua boleh faham tentang pembahagian zakat tersebut. Dan insyaAllah lepas ni kita nak kongsikan juga antara soalan-soalan daripada sahabat-sahabat kita yang telah pun mengajukan soalan di FB IKIM FM dan juga di WhatsApp IKIM di 0112900404. Bagi yang nak tanyakan soalan, anda boleh saja ke dua platform ini insyaAllah. Dan kita akan berhenti rehat sekali lagi untuk anda jangka mana-mana, teruskan kesetiaan bersama kami. Tentunya hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami menerusi tahsinul ibadah. Nata'awan fima ittafaqna. Mari kita bekerjasama, tolong-menolong dalam perkara-perkara yang kita sepakati. Wa nata'adzar fima ikhtalafna. Mari kita berlapang dada menerima perbezaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bila bersyariah hidup lebih indah, dengarkan syariah dan perundangan setiap Selasa jam 10 pagi hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Daripada saya, Ustaz Abdul Somad. Inspirasi Inforia Islami tentunya hanya di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Jom jana pendapatan bersama dengan menyertai tim Wildan. Layari www.susuwildan.com untuk info lanjut. Jom bekalkan anak anda Wildan susu kambing untuk ceria sepanjang hari. Hubungi 019-965-3166 untuk info lanjut. Dan Alhamdulillah kita kembali bersiaran waktu ini menerusi perkongsian dalam tahsinul ibadah. Untuk perkongsian kita pada hari ini, kita belajar tentang zakat tanaman, zakat kurma dan anggur bersama dengan Ustaz Ahmad Lufi Muharram. Untuk sahabat-sahabat tanyakan soalan, boleh saja terus ajukan di FB IKIM FM, di WhatsApp IKIM di 0112900404. Ustaz, ada yang bertanya soalan Ustaz. Adakah bila kata tentang kos itu hanya kepada penyiraman sahaja Ustaz? Maksudnya kalau macam yang membajak dan sebagainya tu, dia tak kira sebagai kos ke Ustaz? Di dalam mazhab Al-Imam Syafi'i, ia adalah kos yang melibatkan penggunaan air. Kos yang melibatkan penggunaan air. Kerana ia sebenarnya berdasarkan hadis yang saya bacakan tadi. Nabi SAW bersabda, "Fima saqatis sama'u al-ushru." Yang diberi air hujan. Maknanya tanpa kos airnya. Sebab air menjadi punca utamanya. Maka hendaklah dikeluarkan 1/10. Maka dalam hadis itu, fokus diberikan dan ditujukan kepada air. Maka air sahajalah yang dimaksudkan. Kerana kos-kos membajak itu memang hakiki. Bila orang nak tanam, dia memang kena bajak. Kan? Ada ke tanam tak payah bajak? Bila dia telah selesai menuai padi untuk tanam baru tu, itu memang tugas hakiki yang perlu dilakukan. Sama ada dia buat sendiri ataupun dia mengupah orang, maka ia tidak termasuk. Ataupun contohnya dia kata, saya perlukan kos ni sebab saya buat pagar.
perlukan pagar, ataupun saya perlu buatkan batas, ataupun saya perlukan orang untuk tanam padi tu, diupah orang. Adakah itu dikira kos? Ia tidak termasuk. Saya sebut ni dalam konteks mazhab Al-Imam Syafi'i. Dalam konteks mazhab Al-Imam Syafi'i, ia tidak termasuk. Sebab itu, kalau kita rujuk kepada fatwa zakat padi yang Kedah keluarkan, boleh rujuk masing-masing. Daripada segi pengamalan lah, daripada segi pengamalan dan juga fatwa yang dikeluarkan, maka di sana jawatan kuasa fatwa telah mengkaji dengan teliti, maka keputusan ni saya baca teksnya. Mungkin nanti kita boleh share fatwa ini. Jadi yang saya sebutkan tadi itu berdasarkan mazhab Syafi'i. Jadi saya baca teks fatwanya, jawatan kuasa fatwa telah mengkaji dengan teliti, maka keputusan telah diputuskan dengan bertaklid kepada mazhab Imam Hanafi. Yang mensyaratkan harta yang wajib dizakatkan itu, iaitu harta yang bersih dari hutang dan keperluan asas oleh petani untuk meringankan bebanan petani seterusnya. Zakat padi akan dikeluarkan dengan penuh kerelaan dan memudahkan petani. Maka sebab itu, kalau berdasarkan fatwa ini, kos membajak itu akan diambil kira dulu. Akan diambil kira kos membajak, kos sewa bendang, kos lori dan mesin padi, kos meracun, kos menabur benih, itu semua dianggap kos. Apa maksudnya? Zakat hanya dikeluarkan setelah menolak kos. Akan dikeluarkan setelah menolak kos. Mungkin Yati boleh share gambarannya yang saya telah hantar di dalam WhatsApp, supaya boleh share contoh pengiraannya. Contoh pengiraannya boleh share dalam komen. Bagaimana contoh pengiraannya. Ini yang telah dikeluarkan. Dan sebenarnya masing-masing maklumatnya di hujung jari boleh buka portal rasmi lembaga zakat di Kedah. Kenapa kita pilih Kedah? Sebab Kedah ambil berat dalam bab ini sebab kerana kes-kes ataupun masalah-masalah zakat padi sudah tentulah banyak berlaku di sebelah sana. Maka lebih tumpuan diberikan bagi isu ini. Di sana jawatan kuasa fatwa telah mengeluarkan fatwa atas dasar meringankan beban petani. Jadi kalau ada petani yang ingin mengeluarkan zakat seperti mazhab Imam Syafi'i, maka jumlahnya akan bertambahlah. Jumlahnya akan bertambah kerana kita akan mengambil 1/10 solid daripada hasil. Kalaulah hasil dia 2,000 maknanya 2,000 kilo ataupun bersamaan dengan 2 tan, maka jumlah duitnya adalah misalnya berapa ribu ringgit, maka solid 1/10 diambil daripada 2,000 ringgit, bukan 2,000 ringgit lah, hasil daripada 2,000 kilo padi tadi. Adapun berdasarkan fatwa ini, maka ditolak dulu kos-kos yang telah disebutkan dan dinyatakan. Di hujungnya barulah kita ambil kira 1/10 daripadanya. Baik, seterusnya Ustaz, kita nak kongsikan juga antara soalan daripada sahabat-sahabat kita. Kejap lagi saya akan masukkan juga untuk yang tadi yang Ustaz dah hantarkan kepada saya tadi. Kita akan masukkan di sini. Soalan seterusnya Ustaz, sebab kita belajar tentang zakat dan kita hanya pada zakat padi. Tapi ada juga yang bertanya soalan seperti Azhar Saleh kata, Ustaz, mohon pencerahan, ada tak bagi zakat tanaman sawit? Macam mana kiraannya? Berdasarkan mazhab Syafi'i, tidak ada zakat pada tanaman sawit. Tidak ada apa? Tidak ada zakat pada tanaman sawit. Jadi apakah zakat yang orang buat sawit ni kena bayar? Orang yang buat sawit ni, apakah jenis zakat yang perlu dia bayar? Jadi zakat yang perlu dibayar, dia ada syarikat yang mana dia beli sawit. Dia beli sawit. Dia memang meniaga sawit. Adapun orang-orang yang mana mempunyai ladang sawit, dia mempunyai ladang dan dia jual. Ada orang yang langsung tak ada ladang sawit tapi dia beli sawit. Itu beza tu. Kalau orang yang bisnesnya dia beli sawit daripada peladang,
kemudian dia jual, maka dia akan masuk dalam bab zakat perniagaan. Orang yang beli sawit, kemudian niagakan, maka dia akan masuk dalam bab zakat apa? Perniagaan. Adapun pemilik ladang sawit, yang dia jual juga di hujungnya, dia tidak termasuk zakat tanaman, kerana dalam mazhab Syafi'i, sawit bukanlah termasuk tanaman yang wajib dibayar zakat. Dan dia juga tidak termasuk dalam yang kita sebut tadi sebagai zakat perniagaan, kecuali dengan syarat tertentu yang kita akan bincangkan zakat perniagaan selepas ini. Maka kemungkinan zakat yang wajib atas diri dia adalah zakat simpanan. Apa maksud zakat simpanan? Hasil daripada jualan sawitnya dia simpan sehingga cukup nisab, dan apabila cukup nisab, maka apa? Maka dia kira sehingga setahun, maka wajiblah dia bayar zakat berdasarkan yang kita ketahui, iaitu 2.5%. Baik. Okay. Ini antara pengiraan tadi yang Ustaz kongsikan. Betul tak Ustaz yang ini kan Ustaz? Yang nisab zakat padi? Itu nisab zakat padi. Adapun yang kaedah penolakan, dia ada satu lagi apa? Kaedah penolakan. Yang saya sebutkan tadi, kita akan tolak kos membajak, kita akan tolak kos-kos yang lain. Itu pun boleh di-sharekan. Yang saya akan sharekan kepada DJ Yati, iaitu yang berwarna hijau tu. Yang berwarna hijau, itulah dia. Kaedah B, yang lebih sempurna. Kaedah B. Bawah hantar yang lebih sempurna, kaedah B. Contoh pengiraan yang berwarna hijau. Boleh kita lihat kan bagaimana kiraannya. Sewa bendang RM400, membajak RM200, lori dan mesin padi RM100, meracun RM80, menabur benih RM100, jumlah RM880. Harga jualan padi RM2,200, tolak RM880, dapat RM1,320, barulah daripada situ kita ambil 1/10. Radio IKIM. Baik. Boleh share yang baru. Saya telah hantar. Boleh Ustaz. Sekejap lagi saya akan sharekan juga di sini. Okey. Seterusnya kita dah sampai hujung-hujung juga Ustaz untuk perkongsian kita. Sementara saya nak upload satu lagi. Mungkin hujung ni Ustaz ada kesimpulan juga untuk perkongsian kita pada hari ini Ustaz. Orang yang mengerjakan sawah padi, adalah orang yang sebenarnya telah membuat kebaikan yang banyak. Oleh kerana padi ataupun